A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita Alhamdulillah pada minggu yang lalu telah habiskan berkenaan ayat 186 surah Al-Baqarah, dan kita terangkan berkenaan dengan tajuk doa. Dan actually kita terangkan itu juga bahawa daripada 183 sampai 187 Al-Baqarah sebenarnya tajuk puasa. Cuma di tengah-tengah itu Allah selitkan tentang tajuk doa, dan relevan dia berkaitan tajuk masalah qadar. Bahkan dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ad-Dukhan dan surah Al-Qadar, Allah terangkan bahawa malam qadar itu adalah Lailatul Qadr, adalah malam di mana diberikan segala urusan ataupun ketentuan untuk manusia. Dan para ulama menyatakan maksud fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam kenaan diagih-agihkan semua urusan yang bijaksana. Amran min indina, urusan dari sisi kami. Dan dalam surah Al-Alaq Allah katakan tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat dan ruh, itu Jibril, fiha, pada malam berkenaan, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli bersama-sama semua urusan. Mana semua perkara, maksud dia apa? Perkara berkaitan tajuk hal ehwal anak Adam berkenaan daripada tahun tersebut sampai tahun akan datang. Sebab kenapa disuruh kita kejar dan usahakan untuk berdoa pada malam berkenaan dan ibadat, kerana itu adalah malam bagi perubahan kita untuk nasib kita pada setahun yang akan datang. Dia actually konsep ini kita kena faham betul-betul. Pasal baru ni ada saya ikut satu diorang buat macam seminar. Ada orang tu buat seminar, dia minta saya hadir dan ketika dalam pembentangan yang dan seminar tadi, actually memang bila disebut dalam rukun iman, kan rukun iman yang terakhir adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan dalam kau beriman, percaya dengan qadar, baik dan buruknya. Baik buruk maksud dia kena terima. Dia tak boleh kata buruk tak nak terima, baik je terima, tak boleh. Dalam tajuk tu memang bila manusia ni dikenakan musibah Allah Ta'ala, dia kena terima benda berkenaan sebagai salah satu dari perkara-perkara yang Allah Ta'ala dah tuliskan akan berlaku. Contoh macam dia akan luka, dia akan sekian dan sebagainya. Maksud dia bagi atas diri dia. Maksud dia siapa lahir, siapa tak lahir, dia anak siapa, siapa dia punya, semualah. Kita kata semua sekali tu dah tertulis. Mana usaha ujung daripada tu takkan jadi. Dan bahkan apa yang tertulis di sisi Allah Ta'ala tadi takkan berlaku sebaliknya. Cuma kena faham sekarang, dia ada benda perkara yang Allah Ta'ala letakkan sebagai aturan, ada benda Allah Ta'ala letakkan sebagai pengetahuan yang akan datang. Maksud dia akan jadi, takkan berlaku sebaliknya. Macam saya katakan dulu, saya ada kertas, saya tulis anak murid saya gagal dan lulus, dan kertas saya simpan. Kemudian bila lepas 2 minggu, buka-buka, actually exam tu berlaku lepas 2 minggu. Dan minggu ketiga ada orang ambil kertas tu tengok, serupa macam tertulis. Yang itu adalah benda Allah Ta'ala punya ilmu mendahului segala-galanya. Takkan tersilap daripada itu. Itu maksud. Tapi Allah Ta'ala tak paksa kita buat jahat. Mana bila ada ilmu dan tu kan, tuan-tuan nak gagal ke tak gagal, periksa saya buat, gagal atau tidak, saya tak paksa tuan-tuan gagal. Apa yang saya tulis adalah prediction. Kerana saya ni guru, saya tahu anak murid saya malas ke rajin, yang tidur ke, main SMS ke, kan. Lepas tu kemudian tu main kan, macam-macam benda, main game ke. Saya nampak, saya tahu. Jadi lepas tu saya tahu juga periksa tu, ujian tu susah ke senang. Dan saya pernah test student saya test tasrif, kan. Saya nampak macam langkah-langkah, okey, yang ni rajin, yang ni laju, yang ni sikit. Saya tahu. So bila saya bagi test, saya dah ada anggaran siapa lulus, siapa gagal. Tapi saya sebagai seorang manusia, saya boleh silap. Sebab apa yang saya tulis mungkin tak betul. Sebab apa? Sebab mungkin pelajar tu dalam kelas dia malas dan sebagainya, tapi balik rumah dia ada guru tuition 15 orang, kan. 15 orang guru tuition dia. Lepas tu ada televisyen dia hari tu bukan keluar tu, sambil tengah-tengah tu tulisan, tengah-tengah keluar tu keluar pula tasrif, kan. Sambil-sambil dia tengok televisyen, tengok tasrif. Mana kita tahu? Tapi guru tu mungkin silap, tapi Allah Ta'ala takkan silap. Jadi yang itu bab qadar, yang itu memang kita kata kita tak boleh elakkan. Kita lahir anak siapa, dia lahir tengoklah bapak aku perompak rupanya.
You don't ask. Kita minta. Jadi benda tadi, musibah yang berlaku dan sebagainya, bila itu benda tak ada masalah, kena terima dan juga accept. Tapi jangan dalam masa yang sama ada berkaitan tajuk masalah perkara-perkara yang ada choices kita Allah Ta'ala berikan, yang mana kita bertanggungjawab di atas benda kita buat. Tu Allah Ta'ala kata dalam Quran dalam surah Al-Isra, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, yang kamu ikuti, turuti apa yang kamu tak ada ilmu mengenainya. Innas sam'a, sebenarnya pendengaran itu, wal basara, penglihatan itu, wal fuad, hati atau akal, kullu ulaika, semua itu kana anhu mas'ula, semua akan ditanya. Semua akan ditanya. Tak boleh kita kata tak ditanya, kena akan ditanya. Maksudnya kita bertanggungjawab. Bukan main lepas, let go je, dah takdir nak buat macam mana. To comfort yourself, you have to know memang apa berlaku, atau ada barang tu hilang. Bila kecuaian anak kita ke pegang barang tak jumpa, barang tu hilang, tenangkan diri dan kata InsyaAllah ada kebaikan, let go. Jangan whining, nagging kan, terus merepek sampai apa, 15 hari kemudian tak hilang lagi. Macam ada orang tu dia kena cabut gigi. Saya kenal, dia punya lah kata kan, cabut gigi tu mak dia kata jangan cabut geraham bongsu kan. Geraham bongsu actually bukan mesti dicabut. Memang cuma kita kata kadang-kadang ada orang tu gigi geraham bongsu, ketika dia nak keluar, dia akan langgar pipi lah, tikam sini lah, luka kan. Ada tertentu luka, lepas tu bengkak. Tapi actually dia bukan sepanjang masa, dia akan baik semula. Dan bahkan tak ada digalakkan mesti cabut. Cuma di negara barat kan, doktor gigi ni gatal, dia nak cabut juga. So ada budak tu dia cabut gigi. Lepas cabut gigi kan, mak dia kata, ish, siapa cabut kan, nanti sengit muka. Lepas tu sampai sekarang, benda tu dah jadi kat 4 tahun lepas, 5 tahun lepas, masih lagi ingat. Every time tu dia pun cabut. Dah let go lah benda tu berlaku. Doktor tu kata cabut gigi. Doktor tu bagi tahu kan. Lepas tu ada doktor kata lepas dia jumpa doktor tu dah cabut gigi. Ada doktor baru jumpa pula, doktor kata cabut pun tak apa. dia mula macam bila kalau aku tahu kalau aku tahu tak pakai. Let go. Itu bagus. Tapi yang kita ingat bahawa tak ada benda tu berlaku dengan masalah doa. Doa kita main peranan dalam masalah pengantuan. Apa berlaku dalam setahun akan datang, apa berlaku esok, doa kita main peranan. Bukan kita tengok anak kita sakit macam dah takdir nak macam mana, biarkan. Tak. Nabi kata Allah turunkan penyakit, Allah turunkan ubat, maka berubatlah. Jangan berubat dengan benda yang haram. Kan maksud dia, Nabi suruh kita ambil asbab, tapi benda tu berlaku ke tidak belum tentu lagi. Tapi kita kena serah diri pada Allah Ta'ala dan buat perkara tersebut. Maksudnya kalau kita minta, jangan tak minta. Duk diam, tunggu, tak boleh, minta. Kemudian bergerak. Bukan kita tunggu nasib tu datang apa, benda tu datang bergolek kepada kita, membuka segala masalah. Mendatang benda tu penyelesaian, kita kena ambil tindakan. Jadi dalam konsep ini kita kata kadang-kadang qadar ni dan doa dia saling tolak menolak. Qadar dan doa ni tolak menolak. Dalam bab benda yang dah ditetapkan, kita lahir anak siapa dan sebagainya, tak payah doa. Terus minta lah, ya Allah aku lahir silap bapak, dia kata. Kan, minta bapak baru. Minta dia anak raja. Kan? Ada orang buat orang kata buat sembahyang hajat, kata. Minta supaya lahir anak raja. Tuan-tuan sekalian, Pak Imam dia taruh nota pada Imam, Pak Imam saya dapat bapak tak best. Jadi saya nak minta supaya pihak masjid buat sembahyang hajat untuk saya. Saya bayarlah buat kenduri sebagainya, beberapa hari untuk saya jadi anak raja. Mana boleh? Itu dia memang dia tak boleh lah. Itu yang kita tak boleh kita ubah. Ada benda macam kadar jarak bumi matahari, itu tetap. Tapi benda-benda lain berkenaan dengan masa depan kita, rezeki kita, okay? Kita punya amal. Kan amal kita buat, kan kita ada malaikat dah salin dah. Kan berkata bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Kan malaikat salin dah. Yang gatal pergi doa lagi buat apa? Yang Nabi ajar kepada kita doa. Doa Nabi ajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingati engkau. Wa syukrika, dan bersyukur pada engkau. Wa husni ibadatika, dan elok ibadat kepada engkau. Maksudnya ada berlaku apa? Perubahan. Kita minta sebab apa? Sebab boleh ubah. Ni kalau tidak, dah tulis dah, tak usah minta lah. Kalau jadi baik-baiklah. Mana boleh macam tu? Dan bahkan kadang-kadang salah faham berkenaan dengan tajuk qadar ni dan doa, menyebabkan ada orang dia kata apa? Dia kata, yelah tak ada perubahan, tak usah minta. Dia kata, Allah Ta'ala lagi bijak sana. Kenapa kita nak minta benda lain? Ayat itu betul tapi salah tempat. Ayat itu betul tapi salah tempat. Maksudnya lepas kita usahakan tak berjaya, maksudnya Allah Ta'ala nak inginkan untuk kita benda yang lain. Kita nak kita punya keluarga tu hidup tak mati. Allah Ta'ala nak matikan juga. Maksudnya Allah Ta'ala nakkan benda lain. Ada benda lain Allah Ta'ala kendaki di situ. Macam Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW lahir dan kena anak-anak yatim. Ada asbab dia, ada musabab dia. Bukan benda tu datang sia-sia. Ada hikmah dia. Bapa saudara Nabi Abu Talib tak nak beriman, ada sebab dia. Allah Ta'ala tahu kenapa. Yang itu kita nak faham.
Dan sebab itu kita kata dalam istilah apa khairi, apa berkenaan dengan baik dan buruk tadi, kita kata kita terima apa yang Allah Taala berikan, benda kita tak boleh ubah. Tapi ada masalah benda yang kita tak tahu apa akan datang, dan minta, harap dan sebagainya. Itu Nabi kata kepada para sahabat. Nabi kata kalau kamu minta kepada Allah Taala, mintalah syurga Firdaus yang tertinggi. Nabi tak kata kepada orang jangan minta syurga Firdaus, minta je mana syurga, tak tahu tahap mana. Tak. Nabi kata minta syurga Firdaus yang tertinggi. Kalau kamu minta kepada Allah Taala syurga, mintalah syurga Allah Taala yang Firdaus yang tertinggi. Jangan minta yang bawah sekali. Orang kita kata saya ni qanaah kan, berpada-pada dengan apa yang ada, minta yang bawah sekali pun tak apalah. Yalah betul. Tapi bila Nabi kata minta yang tertinggi, dan minta yang tertinggi, takkan Nabi tak tahu pula? Nabi lebih tahu berkenaan qadar atau apa. Nabi lebih tahu berkenaan dengan masalah macam mana doa kita memberi kesan dalam efek dalam masalah kehidupan kita. Sebenarnya Nabi ajarkan doa dan minta. Jangan kata saya redha. Tak boleh. Dan bahkan lebih teruk kalau dia kata orang tu menyalahkan Allah Ta'ala berkenaan dengan maksiat yang dia buat. Dia buat maksiat, lepas tu dia kata dah takdir. Kenapa berzina? Dah takdir. Kan? Kenapa bunuh orang? Dah takdir. Mana boleh macam tu? Mana kena efek. Pasal ada benda kita buat dan berlaku tadi, ada benda berlaku, tak ada consequences. Maksud dia benda tu berlaku dan tidak siapa dipersalahkan. Dan actually benda tu balik kepada Allah Ta'ala, kita tak ada kebaikan. Ada benda yang kita buat, memang ada kebaikan si Allah Ta'ala, ada sebab dia, musabab dia, tapi nama kita apa tahu? Kita dipertanggungjawabkan. Pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, pegangan tangan kita, gerakan langkah kaki kita, kan, ucapan lidah kita dipersoalkan. Siapa yang tak dipersoalkan? Dipersoalkan. Mana boleh pakai baju elok, jatuhkan sikit bahu. Dipersoalkan. Mereka kata macam, tak ada, dah takdir, kain tak cukup, nak macam mana? Kau gatal beli yang tak cukup kain, kenapa? Faham tak? Macam ada baru ni apa, kelakar, dia buat iklan. Iklan paling tak senonoh, iklan ubat ketiak. Ubat ketiak, iklan ubat ketiak, iklan sabun mandi, lotion mandi sebagainya. Kan ada seorang tu kan, dia bila makin pakai ubat ketiak, makin silap ketiak. Kenapa? Kalau bawa ubat ketiak tu, kan, itu ada hitam dah tu. Cik, dia pun jatuhkan baju dia, tunjuk bahu dia pula. Seriously, what's the point? Mana makin tengok macam benda tu makin jahanam. Faham tak? Kan, makin dia adalah saya tengoklah setakat saya tengok kat televisyen kan, tenang, kadang-kadang bukan saja tengok. Kan dia selikan dekat berita, nak macam mana? Kan? Dan selikan siapa tengok ketiak saya pun ada. Kan? Saya buat tengok ketiak orang buat apa? Tapi antara yang tak senonoh saya perhatikan dalam masyarakat kata kalau orang tengok dari YouTube, dengar. Ubat ketiak punya iklan paling tak senonoh, paling mengajak orang buat benda haram. Elok-elok cover kerana ketiak tu hitam, pakai ubat ketiak yang putihkan ketiak, mudah sibuk buka. Kan jahanam nama dia. Kan tak senonohnya. Tak jadi benda konsep. Maksud dia itu consequences. Mana pakai ubat ketiak, putih ketiak, tak ada hal. Tapi bila dedahkan, dan tangan kita dedahkan. Yang kata takdir Allah Ta'ala beri pada kita benda berkenaan sebagai amanah. Itu amanah kita pegang. Yang gunung tak boleh buat sendiri. Ada gunung jalan sendiri. Aku tak suka engkau. Kan? Manusia, aku mau makan darah. Mana ada? Ada? Tak ada kan? Lautan, daratan, bumi, planet, matahari. Tak ada keinginan. Kita diberikan benda berkenaan dan bertanggungjawablah di atas apa kita buat. Jangan sekali-kali lafazkan dah takdir. Jangan lafazkan dah takdir. Dan kalau dia kata kematian, yes. Pasal benda tu bukan kita punya kehendak. Kematian berlaku, penyakit datang, dan kita kata Allah tak tentukan. Ada orang makan sikit, tak ada pun dah tinggi. Makan banyak, tak ada dah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada apa. Happy je dia makan. Ada orang tu pergi jaga, makan tu nasi setengah cawan. Kalau saya kata saya makan satu suap je benda tu. Saya habis kan. Saya macam mana dia makan banyak tu? Dia canai suku keping lah, singa keping dan sebagainya. Dia pakai kalori. Actually kalori kita bilang kan, bilang kalori pandai, bagus. Tapi kena tahu tau, pasal kalori manusia ni pakai makan, kena tengok juga metabolisme badan dia. Makan berapa banyak cepatnya dia bakar makanan. Kalau dia kata orang tu bakar makan terlampau cepat, dia bagi makan, kita bagi makan sikit, dia akan retain lagi banyak lemak berbanding dengan keadaan biasa. Pasal dia programkan pada diri dia bahawa apa? Kalau makan, tuan aku ni makan sikit, then retain, simpan semua sekali. Dia simpan. Dia kata ini gila ni, kalau tak makan mati kita. Sudah disimpan tu tak? So ke doktor jangan cakap sebelah pihak. Jangan cakap macam Rosyana tak elok. Kena tengok juga orang siapa. Kena one sided kan, tengok belah pihak je. Salahkan Rosyana, salahkan nasi lemak. Kesian nasi lemak tak salah kan, faham tak? Dia konsep dia sekarang ni, kita kata benda tu tadi kita dalam genetik kita, dan kita tak ada dosa pahala kat situ.
Di situ dosa pahala. Tapi nak makan apa, nak pegang apa, kita bertanggungjawab. Itu choices yang Allah Ta'ala beri pada kita. Itu amanah. Allah kata inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Kami bentang, kami tawarkan amanah ni kepada langit, seluruh langit. Dan bumi dan gunung ganang. Semua abaina ayyahmilnaha. Semua enggan daripada memikul tanggungjawab berkenaan. Wa hamalahal insan, dan memikul tanggungjawab tadi manusia. Itu kita tanggungjawablah. Jangan salahkan takdir, kata takdir telah menyebabkan. Tak. Gunung ganang nak pecah, ya, takdir Allah Ta'ala. Bukan ni. Tapi kalau kita nak pergi pukul orang, tak. Anda jangan kata macam Allah Ta'ala mewajibkan kita. Tak, Allah Ta'ala wajibkan tu sebab anda berdosa. Sebab anda berdosa. Kalau dia kata Allah Ta'ala jadikan lahir anak siapa, tak ada dosa, tak ada pahala. Tak ada lahir anak imam, 100,000 pahala tersimpan dalam bank. Ataupun lahir anak perompak, 100,000 dosa dalam bank. Tak ada. Lahir anak imam, lahir anak Bilal, anak Siap, anak perompak, tak ada dosa pahala. Bapak kita kafir, bapak kita Muslim, tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi start saja apa tau, benda choices kita buat, dan ada dosa pahala. Faham Dengan sebab itu kita kata qadar itu kena dipahami dengan betul-betul. Bukan tengok satu side, satu arah. Satu arah memang orang jadi macam baguslah, tenang. Everything happen, takdir. Everything happen, takdir. Tapi ujung tu kat mana? Pasal consequences perbuatan kita kena tanggung jawab. Kita ada hisab. Jika kita tak ada hisab, hisab itu ada. Perkiraan amal itu dibuat kerana apa? Kita bertanggungjawab di atas pilihan kita. Faham? Yang salahkan takdir belaka. Dah Allah jadikan saya lahir anak orang bukan Islam, nak macam mana? Kan? Orang tu kata, yang saya lahir anak bapak saya tak alim, nak macam mana? Yang satu kata, saya lahir bapak saya tinggal kat London. So saya cakap London dan saya perangai macam orang London. So nak macam mana? Kan takdir. Itu bukan cara dia. There's no such thing. Faham? Pasal konsekuensi perbuatan anda, lepas diberikan penglihatan, pendengaran dan akal, anda bertanggungjawab. Dengan sebab itu kita kata doa itu hadir untuk mengekang apa tau? Segala benda yang tendensi, kecenderungan kita untuk maksiat tu, doa itu datang. Doa itu datang. Nabi ajar para sahabat supaya doa. Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung dengan kau min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tak bermanfaat. Min qalbin la yakhsha', hati yang tak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', daripada jiwa yang tak pernah kenyang. Wa min da'atil sajabulha, dan daripada doa yang tidak dimakbulkan. Jadi kita minta Allah Ta'ala, kalau dia kata dah tahu dah memang orang ni takdirnya dia adalah orang yang jiwa tak pernah kenyang. Kan dah Allah Ta'ala tulis kan. So what's the point nak doa? Doa itu datang tu apa? Membetulkan balik arah laluan orang berkenaan. Tu je. Maksudnya kalau jiwa tak kenyang, tak pernah kenyang. Tengok ini nak, tengok itu nak. Kan? Tengok handbag baru kan. Tak boleh kenyang. Dia beli mahal lah, beli pula. Actually tak ada masalah, pakailah. Tapi jangan lupa habuan anda yang untuk akhirat. Jangan sibuk dengan dunia dan sampai anda lupa sebenarnya anda akan dikumpulkan di akhirat. Allah akan tanya berkenaan benda tersebut. Itu utamakan dahulu. Lebihan daripada itu, dah sedekah dah sekian, nak pakailah. Nak beli nombor plate kereta 48,000, silakan. Kan ada orang suka beli macam tu kan, penghaziran duit kat situ. Kalau dia kata memang dia kata tak ada benda nak buat dah, saya dah buat semua sekali, silakan, tak ada hal. Tapi fikirkan bahawa apa tau, nilai duit anda yang 40,000 dari akhirat besar mana? Kan, RM1 tadi, RM2 kita ada tu, besar mana di hari akhirat, di hadapan Allah Ta'ala nanti. Itu konsep dia. Pakai. Tapi jiwa tak pernah kenyang ni tadi actually daripada tabi'i. Tabi'i kita kan, ada orang tu kan, kita bagi sikit, dia happy. Orang tu kita bagi banyak pun, tak happy-happy lagi. Maksud dia, manusia ni tabi'i dalaman. Tapi Allah Ta'ala suruh kita, melalui ajaran Nabi SAW, berdoa. Supaya apa? Ya Allah, minta perlindungan kau daripada apa? Jiwa yang tak pernah kenyang. Maksud dia apa? Takdir itu apa? Ada poin yang sebenarnya kita disuruh meminta. Bukannya kita biarkan saja. Jelas? Baik, ini kita masuk ayat baru insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها
Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ayat ini, yang ayat terakhir berkenaan dengan puasa ni adalah kelonggaran, kelonggaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Islam, dan mengangkat daripada dan ini mengangkat bagi yang ada pada awal urusan pada awal Islam, untuk mengangkat keadaan yang ada pada awal Islam. Kerana dahulunya apabila berbuka seseorang di kalangan umat Islam ini, hanyalah halal dia rasakan. Actually sebenarnya dalam ayat Quran tak sebut benda batasan dia, kecuali datang ayat ni baru tahu batasan dia, limit. Cuma kata siang berpuasa, malam tu sampai limit mana nak boleh makan. Dia ada limit pula. Makan pun tak boleh makan dah. Jadi diorang dahulu memahami bahawa hanyalah dihalalkan untuk dia makan dan minum, bersetubuh sehingga solat isyak aje. Sehingga solat isyak. Ataupun dia tidur sebelum itu, barulah dia halal. Kalau dia kata kalau tidak, dia tak halal makan. Lepas dia bangun lepas isyak tu, dan besok boleh buka. Dia buka besok. Lama lah, serius lama. Kan? Asalnya kalau dia berbuka, tak halal untuk dia untuk makan minum semua sehingga solat isyak. Ataupun dia tidur sebelum dia isyak tu, dah start daripada tidur tadi, lepas maghrib, dia tidur sampai besok boleh buka balik. Originally dia faham macam tu. Lalu mereka dapati itu adalah kepayahan yang besar dalam perbuatan tersebut. Dan perkataan rafath itu, uhilla lakum, dihalal untuk kamu. Ar-rafath, di sini adalah persetubuhan. Ataupun actually asal nanti kita akan sampai nanti, dia actually kata-kata awal. Rafath ni adalah rafatha, maksud dia kata-kata awal sebelum persetubuhan berlaku. Macam gurau senda, bini kata suami dia cantik, handsome, yang bini anything concerning macam tu. Okey? Maksudnya dia awal persubuhan. Tapi memang dalam Quran Karim tak pernah ada perkataan jima'. Kalau siapa perhatikan, Nabi sendiri pun tak pernah lafazkan. Normally dia kata datangi isteri dia, kan, mendatangi keluarga dia. Nabi tak guna perkataan dia setubuhi isteri dia. Actually dia wording tak pakai. Pasal memang Al-Quran Karim dan hadis Nabi SAW actually bersih daripada lafaz-lafaz yang agak kita kata perkasar yang dilafazkan. Tapi lah kita kata macam penggunaan lafaz ni, kita kata nak belajar, kita kena belajar jugalah, nak kena tahu. Nak sebut benda lain kan tak faham, masalah juga. Jadi ada masalah, kan? Macam ada orang dia pandai, dia boleh elaborate jawapan dan persoalan tadi tanpa gunakan kalimah yang nyata. Macam dulu ada kes dia, seorang wanita, dia aman, dia pandai, dia telefon mufti dalam radio lah. Dia tanya, mufti ni soal jawab agama, kan? Jadi perempuan nak elaborate perangai suami dia yang tak elok. Dia tak cakap direct suami dia buat apa. Dia kata apa? Dia kata, Tuan Kadi, dia kata, suami saya ni, dia biasa ikut jalan pergi ke Babul Yaman, bandar lama sana Yaman ni. Dia akan ikut jalan sekian-sekian, jalan A. Tapi bila jalan A ni becak, kan, hujan, dia pergi ikut jalan B. Jalan satu lagi, disebut jalan. Jadi apa nasihat patut kita bagi tahu pada dia? Kata pada suami ni ikut jalan A saja, jalan B tu haram, tak boleh buat dan sebagainya. Jadi dia macam gunakan kias dia, dah selesai masalah. Jawapan tu datang. Dia faham, perempuan tu faham, sama-sama faham, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang tak faham juga ni, zaman kita kias tak reti kan. Orang kata tutup lampu, dia ambil saya tutup kepala dulu. Kan bila kuatkan suara, itu. Kuatkan suara. Mana boleh? Kan dia cakap ada orang dia ni, jenis apa, literally dia tak faham kiasan. Dan problem juga. Jadi dalam tajuk ni kita kata memang Al-Quran Karim originally para sahabat dan memang faham meaning tadi. Dia tak ada masalah. Okay, maksud dia bila disebut Ar-Rafath tadi, bukan saya cakap yang membawa kepada persetubuhan. Persetubuhan itu sendiri maksud dia yang dihalalkan. Bukan maksud dia dihalalkan kata-kata tapi tak dihalalkan persetubuhan tadi, tak. Okey, dan itu dikatakan oleh Ibnu Abbas, Atha bin Rabah dan Mujahid dan lain-lain dan lain. Dan Allah nyatakan mana dihalal untuk kamu ar-rafath ila nisaikum. Mana lailatul siyam, malam puasa tadi dihalalkan untuk kamu mana bersetubuh pada isteri kamu. Mana ar-rafath, mana cakap yang membawa kepada persetubuhan dengan isteri kamu. Dan Allah nyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Berkata Ibn Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jubair dan lain-lain, maksud dia mereka adalah ketenangan bagi kamu dan kamu adalah ketenangan bagi mereka. Mereka adalah ketenangan bagi kamu dan kamu adalah ketenangan bagi mereka. Berkata Rabi' bin Anas, mereka adalah selimut untuk kamu, kamu adalah selimut untuk mereka. Mereka adalah selimut untuk kamu, kamu adalah selimut untuk mereka. Hasil daripada dua pendapat ini adalah
Seorang lelaki, mana lelaki dan wanita, setiap satu dengan mereka ni akan bercampur, bergaul, satu sama lain, dan juga bersentuh-sentuhan ketika dalam keadaan tidur, kan baringan dia kan tidur, sentuh-sentuh. Lalu munasabahlah diberikan kelonggaran untuk mereka dalam persetubuhan pada malam Ramadan, supaya tidak jadi payah ke atas mereka dan juga menyempitkan keadaan mereka. Kan tak boleh tapi tidur atas katil. Betul mula start macam apa ni? Tak boleh lari-lari. Tak ada. Jadi tak dibenarkan, tak ada timbul. Jadi Allah Taala ringankan sebab perkara ini. Dan sebab turunnya ayat ini ada sebagaimana nyata dalam hadis Muaz bin Jabal yang panjang, daripada Bara' bin Azib, daripada Al-Bara' bin Azib, beliau berkata, dahulunya sahabat-sahabat Nabi SAW, apabila seorang lelaki itu berpuasa, lalu dia tidur sebelum dia berbuka, mana tak dapat tempat nak makan, tiba-tiba dia tidur. Dia tak boleh makan sehinggalah keesokan harinya. Sehingga sibuk hari, maghrib balik sekali lagi, then only they can eat. Dan dia kata apa? Dan Qais bin Sirmah Al-Ansari, Qais Ibnu Sirmah Al-Ansari, dahulunya dia berpuasa. Dan pada hari berkenaan, hari dia berpuasa tadi, dia bekerja di tanah, dia mengerjakan tanah dia. Tanah dia sibuk membajak ke Allah Alam, tapi kita dia mengerjakan tanah dia. Lalu bila datang waktu berbuka puasa, dia datang temui isteri dia. Lalu dia berkata, hal indaki ta'am, engkau ada makanan tak? La, isteri kata tak ada makanan. Kalau kita ngamuk dah, kan? Tak ada makanan. Apa tak reti? Kan? Jadi dia tak, dia kata ada makanan tak? Dia tengok apa akhlak para sahabat. Tapi lelaki ada 2 orang aja cerita kan. Yang lelaki lain tak dengar. Dia dengar sini. Jadi Qais bin Sirmah dia balik-balik tu dia tanya isteri, "Ni lapar ni. Buat kerja untuk kerajaan." Balik-balik, hal indaki ta'am, ada makanan tak? Nabi kata apa? Dia kata, la, tak ada. Walakin antaliku fa'atlubu laka. Tapi aku akan keluarlah, aku cari untuk kau. Di sini dia pergi keluar. Time tu boleh cari makanan untuk suami dia. Dia kata, kalau sekarang ni memang biar. Bukan cakap apa macam dalam lift tu. Siku kepala kalau lift kan tumbuk kan. Dia siku kepala lah. Memang ngamuk lah. Mungkin cerai pun jadi. Serius kan? Tapi sahabat Nabi ni, dia kata tak ada. Isteri dia kata tak ada. Tapi aku cari sekejap. Dia kata cari sekejap. Lalu ketika dia duduk tunggu isteri datang bawa makanan, dia ditewaskan oleh mata dia. Lalu dia pun tidur. Dia tidur. Lalu datanglah isteri bawa makanan. Bila isteri nampak dia tidur, isteri dia kata apa? Khaybatan lak, rugilah kau, dia kata. Kau tidur, dia kata. Aku bawa makanan, kau tidur, tak boleh buat apa. Lalu bila dia bertengah malam, di pertengah malam, mana dia terjaga. Lalu dia sebut perkara berkenaan pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah, maksudnya dia tertidur sebelum berbuka. Dan sampai waktu isyak sebagainya, dia tertidur saja, maka maksudnya dia tak boleh makan dah sampai esok. Di situ. Jadi tertidur, kan, letih sangat. Kan kita biasa sangat tidur kan. Jijit, dah azan kata, hang kau siap, tak boleh makan esok lah, kan ikut sebenar. Ikut yang diorang faham. Tapi bila disebut pada Nabi SAW, lalu turunlah ayat Quran. Uhilla lakum laitas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam puasa untuk rafath, mana bersubuh pada isteri kamu. Wa kulu washrabu, dan Allah sebut sampailah sehinggalah ila qauli, sehingga firman Allah dan ayat yang sama, sehingga ayat Allah Taala kata wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Mana sampai apa? Nyata kepada kamu benang putih dan benang hitam daripada fajar. Nanti kita akan diterangkan macam mana. Mana kemudian sempurnakan puasa tadi sampai tu malam je. Makan minum tak ada masalah. Sampai as long as the night is there, dan makanlah minumlah. Selagi tak subuh. Selagi tak subuh makanlah. Okey. Lalu mereka para sahabat pun dengan sebab itu bergembira dengan gembira yang beramat sangat. Mereka gembira sungguh mereka kerana dapat kelonggaran tadi. Jika tidak, mereka akan masalah. Kan bukan tak ni, dia tertidur je dan besok. Ataupun lepas isyak je tak ada makan dah. Kepanjang tu. Okey. Dan lafaz Bukhari, itu lafaz yang lain. Lafaz Bukhari pula di sini daripada Al-Bara' bin Azib, beliau berkata, apabila turun puasa bulan Ramadan, mana syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran tu, turun ayat itu, mereka dahulu tidak menyentuh isteri-isteri mereka. Mana isteri tak disentuh pada Ramadan. Seluruh Ramadan, bukannya setakat malam ke siang. Malam tak, bukan siang je. Sepanjang Ramadan 30 hari tak sentuh bini dia. Tak sentuh langsung bini dia. Dan dahulunya seorang lelaki itu akan mengkhianati diri dia sendiri. Dia takkan sabarlah, last sekali dia pula mengkhianati apa yang dia sendiri nak buat. Bahkan dalam tafsir yang lain, panjang lebarnya, mana mereka yang mewajibkan diri mereka sendiri. Allah Ta'ala tak suruh, tapi mereka nak buat. Mereka nak buat benda berkenaan
Sebab mereka merasakan bahawa itu cara yang terbaik. Sedangkan Allah Ta'ala cuma kata Ramadan kan actually kadang-kadang gradually diperincikan hukum berdasar kepada kefahaman para sahabat yang persoalan timbul baru datangkan hukum yang berikutnya. Mana yang diperincikan selepas itu. Datang mula-mula puasa Ramadan je. Lepas tu tahap puasa tadi daripada waktu bila ke waktu bila masih lagi tak settle. So dengan sebab itu kita kata bila datang Al-Quran ni dibetulkan balik berkenaan dengan kefahaman mereka. Jadi Allah Ta'ala nyatakan alimallahu annakum kuntum takhtaruna anfusakum fataba alaikum. Mengetahui Allah Ta'ala bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu sendiri. Lalu Allah Ta'ala beri taubat kepada kamu dan dimaafkan kamu. Mana dia berikan kemaafan. Walaupun pasal kamu janji kat atas diri kamu sendiri. Tapi Allah Ta'ala tahu kamu telah khianati janji kamu. Mereka tak nak buat. Tapi Nabi tak cakap apa lagi, diamkan. Disebut puasa, mereka tak cakap limitation dia bila. Bila datang Al-Quran tadi dan limit tadi diberitahu. Okey. Dan berkata Ibn Abbas pula, dahulunya orang Islam pada bulan Ramadan apabila mereka solat Isyak, apabila mereka telah solat Isyak, haramlah ke atas mereka isteri-isteri dan makanan sehinggalah hari esok. Sehingga hari esok serupa macam tu. Ada timing kan, sampai maghrib, sampai Isyak boleh makan. Lepas tu tak makan dah. Atau tertidur tadi macam itulah juga. Maksudnya besok juga boleh makan pula. Okey. Jadi kemudian sungguhnya ada beberapa orang di kalangan orang Islam telah bersubuh dengan isteri mereka dan dapat makan. Dia makan dan juga dia sentuh isteri dan dia makan pada bulan Ramadan selepas Isyak. Di antara mereka adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lepas Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau sendiri telah terkena perkara tersebut. Maksud dia lepas Isyak dia ni tidur dengan isteri dan juga dia makan lepas Isyak. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW kepada perkara tersebut. Lalu turunlah ayat Quran. Allah Ta'ala nyatakan alimallahu annakum kuntum takhtarun anfusakum. Allah Ta'ala tahu bahawa kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Fataba alaikum, lalu dia memberi taubat ke atas kamu, wa afa ankum, dan dia maafkan kamu. Maka dengan sebab itu fal'ana bashiruhunna, maka sekarang Allah kata start from this point, maka layanilah mereka, bergaullah dengan mereka. Maksudnya tak ada sekatan kat situ. So, jadi dalam konsep ni maksud dia mereka sebenarnya letak janji pada diri mereka sendiri, bukan Allah Ta'ala yang letakkan janji tersebut. Maka pengkhianatan tadi pada diri mereka sendiri, bukan pada Allah Ta'ala. Kalau khianati Allah Ta'ala berdosa, tapi pada diri sendiri kita khianati diri, kita janji pada diri kita tak nak buat tapi kita buat. Kita khianati diri kita sendiri. Aku tak nak pergi dekat situ, tapi pergi juga. Kita tak khianati diri kita sendiri. Kan aku tak nak sentuh sekian. Macam kata tak nak sentuh rokok kan, sentuh juga. Maksud dia khianati diri sendirilah. Perjanjian yang dibuat di atas diri dia dilanggar sendiri. So dengan sebab itu Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala maafkan dan juga Allah Ta'ala berikan kelonggaran bagi mereka. Berkata Sa'id bin Abu Arubah dan Qais bin Sa'ad, Atha bin Abi Rabah, tiga orang tadi. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah anhu, berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, uhillakum la tasyamin rafathu ila nisaikum, sehingga ayat thumma atimmus siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa sehingga malam. Berkata Abu Hurairah, dahulunya orang Islam sebelum turun ayat ini, apabila mereka solat Isyak yang terakhir, maksud dia lepas Isyak terakhir pukul 12, ikut yang difahami mana setengah malam, separuh malam, half of the night. Ada kata 1/3, ada kata pukul 11, 10 macam tu. Ada kata pukul 12 tu. Mana half of the separuh malam. Dia actually ada waktu Isyak terakhir, dan maka ada mazhab menyatakan mana Isyak lepas itu tak sah. Tapi yang zahirnya daripada hadis Nabi SAW, selagi tak subuh, selagi itu Isyak masih lagi boleh dilaksanakan, tak ada masalah. Ya, waktu Isyak tadi bukan limit kepada tengah malam je. Subuh je, memang kita kata lepas subuh punya waktu hanya pagi berkenaan sehingga matahari terbit. Okey, terbit je syuruk je matahari, maka subuh tidak lagi ada. Tapi kalau orang telah lewat bangun, semayang je, pasal tunggu pula. Tak semayang pula. Yang ada salah faham kata dah luar waktu tak sah. Lepas tu lepak aje. Mana benda tu kita bukan sengaja tinggal dengan sengaja. Bahkan bila bukan tinggal dengan sengaja, ittifaq empat mazhab, bahkan semua ujung empat ulama ittifaq bahawa pelaksanaan solat tu wajib. Sebab walau lewat mana sekalipun solat berkenaan, dia mesti dilaksanakan jika sebab tu adalah sebab yang syar'i. Bila orang bahaskan yang menjadi percanggahan adalah solat itu ditinggalkan dengan sebab yang tidak syar'i. Sebab yang tidak syar'i, maksud dia sebab yang tak logik. Contoh macam main game, atau tengok telenovela, atau tengok drama dan sebagainya. Kenapa lewat kadang-kadang tak tinggal solat? Oh, tengah tengok cerita sekian. Tak boleh. Yang tu yang dibahaskan oleh ulama, adakah guna lagi kalau dia solat? Faham
Adapun yang memang tinggal dengan uzur syar'i kerana apa kesesakan lalu lintas dan sebagainya, memang kena wajib dia solat. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sana, Nabi kata apa? Man nasiya salatahu, siapa yang terlupa solat dia kerana kesibukan sangat, terlupa solat dia, falyusalliha idza dzakaraha, maka solatlah solat berkenaan apabila dia ingat solat tersebut. Dia teringat bangun solat. Walaisa alaihi illa dzalik, dan tiada ke atas dia melainkan itu saja. Itu saja. Mana Allah Taala nak itu saja, dan buat benda itu saja. Baik, jadi dan kisah para sahabat ni tadi, mana dahulunya mereka ni bila mereka letakkan benda tersebut, solat pada isyak yang terakhir, diharamkan ke atas mereka makan, minum dan juga isteri, wanita isteri, sehinggalah mereka buka esok pula. Mana start from lepas isyak tu macam dulu, besok pula baru boleh sekali lagi. Mana di antara limitation waktu isyak tadi, mana ada kata isyak saja, ada kata sampai isyak yang terakhir, itu pukul 12. Okey, sehingga mereka buka. Dan sungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia telah menyentuh isteri dia setelah solat isyak, dan Sirmah ibnu Qais Al-Ansari, okay, telah ditewaskan oleh mata dia sendiri setelah solat maghrib. Lepas solat maghrib tu dia tidur terus. Lalu dia tidur dan dia tidak dikenyangkan oleh makanan sikit pun, tak dapat makan pun. Dan dia tak bangun melainkan setelah Nabi SAW solat isyak. Lalu dia bangun dan makan dan minum. Lalu bila pagi dia jumpa Rasulullah, dia beritahu perkara berkenaan. Lalu turunlah ayat Quran yang menyatakan Allah Ta'ala ketika itu dia menyatakan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan untuk kamu pada malam puasa untuk bersubuh pada isteri kamu. Mana makan dan setubuh lah. Mana rafath tadi adalah bersubuh dengan isteri. Okey. Hunna libasul lakum antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtarun anfusakum. Allah tahu bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu sendiri. Maksudnya kamu setubuhi isteri kamu sendiri walaupun kamu telah menyatakan bahawa tidak mahulah pada berkenaan. Dan kamu makan dan minum setelah isyak. Lalu Allah Ta'ala beri taubat ke atas kamu, fataba alaikum wa afa ankum, dan maafkan kamu. Fal'an, maka mula dari sekarang, bashiruhunna, gaulilah mereka, maksudnya buatlah hubungan dengan mereka, tak ada masalah. Okey. Wa batagu ma kataballahu lakum, mana dan carilah, dapatkanlah apa yang telah tuliskan untuk kamu, ini anak, atau apa yang telah tuliskan untuk kamu dari segi kepuasan diri. Mana buat, tak ada masalah. Okey. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga nyata kepada kamu benang putih daripada benang hitam daripada waktu fajar. Thumma atimmus siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah bila masuk saat fajar, maka sempurnakanlah puasa sehingga malam. Mana sampai malam nanti buka balik sekali lagi. Okey. Jadi dahulunya itu adalah kemaafan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah diriwayatkan daripada Mujahid, Atha bin Rabah, Ikrimah, As-Suddi, Qatadah dan lain-lain berkenaan dengan sebab turun ayat ini. Dia daripada Umar bin Khattab dan siapa-siapa yang membuat perbuatan seperti Umar, dan juga pada Sirmah bin Qais yang tertidur tu. Okey. Maka dibolehkan persetubuhan makan dan minum pada seluruh malam sebagai rahmat, kelonggaran dan kelembutan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak keraskan kita dengan benda yang kita tak mampu. Sebenarnya itu payah dan juga susah. Tapi bila kita kata nak dibuat, maka Allah Ta'ala tahu kadar kemampuan manusia. Baikkan zaman kita sekarang ni, ada hukum yang asal tadi yang para sahabat buat, dan Allah Ta'ala iakan, diamkan saja. Maka habis kan kita. Berapa ramai yang gagal puasa. Kan biasa orang kita kan suka pukul malam nak minum air, kopi lagi lah. Itulah sebagainya kan. Mula start masalah. Okey, nak moreh lagi, tak boleh moreh ni. Masalah ni. Balik-balik semua muka masam je. Okey. Jadi tak boleh. Jadi Allah Ta'ala berikan ini sebagai satu kelonggaran. Dan firman Allah Ta'ala lepas tu, yang dalam ayat tadi, wa batagu ma kataballahu lakum, dan tuntutlah, carilah apa yang Allah Ta'ala telah tuliskan untuk kamu. Berkata Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik serta selain daripada mereka, yakni anak. Dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam pula kata, yakni jima', mana persetubuhan. Maksud dia, dah tadi kita kata bagaimana keinginan yang Allah Ta'ala fitrah pada kamu, carilah apa yang kamu boleh dapat daripada situ. Allah Ta'ala benarkan. Maka tak ada timbul masalah benda tadi, macam orang tu bila puasa terus tak nak sentuh isteri, tak, silakan. Okey. Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, dan makanlah dan minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih daripada benang hitam daripada waktu fajar, pada waktu fajar. Summa atimmus siyama ilai, kemudian sempurnakanlah puasa sehingga malam.
Mana Allah Ta'ala membolehkan makan dan minum beserta apa yang berlalu daripada pembolehan untuk persetubuhan. Mana pada mana-mana malam dikendaki oleh orang berpuasa tadi, sehingga nyata kepada dia cahaya pagi daripada kegelapan malam. Actually originally sebenarnya kalau dia kata orang tengok fajar kan, dia actually memang kalau dia kata kita kapal terbang kita nampak dia putih. Dia actually sini. Bila matahari ni baikkan bumi bulat sini. Okey. Timur mana? Sini. Okey. Sini lah. Kan kalau bumi bergerak macam tu, okey. Sini. Dia bila bayangkan bila katakanlah bila matahari nak datang kan, nak datang terbit, dia punya cahaya tu bila datang mula-mula kan, sebelum dia datang dia naik macam ni, yang kita akan nampak dia kan. Sebelum daripada dia naik, cahaya dia datang menembak lurus, kita akan nampak atas ni terang, sini gelap. Mula-mula sebelum dia datang ni, sebelum ufuk ni dipenuhi oleh cahaya dia. So dia akan datang macam ni. Bila cahaya tu naik, kawasan atas ni terang. Memang ke 3:30 pagi dan sebagainya kan. 3:30, 4:30 kawasan atas terang. Bawah ni gelap. Ufuk tu gelap. Straight tu akan gelap. Tapi bila matahari dah condong macam ni, sini akan cerah, atas ni akan gelap. So kita nampak the concentration of cahaya tadi kuat dekat sini. So kita nampak macam satu line. Dia actually ada pasal segi gambar tak cantik, saya tak tunjuk lah. Pasal actually kalau dia kata tuan-tuan buka dalam internet kan, boleh tengok mana fajar kadhib dengan fajar sadiq. Fajar kadhib, mana fajar yang bohong, bukan yang fajar. Mana langit terang tapi belum lagi pagi. Belum lagi pagi, panggil fajar kadhib. Kalau langit tu dah start terang dan ada garis putih tu, maksud itulah dikata fajar sadiq. Maksudnya subuh. Bahkan zaman Nabi SAW dahulu memang Bilal bin Rabah dan juga Abdullah ibn Ummi Maktum. Nabi ada dua orang muazzin. Seorang muazzin yang azan ketika mana fajar kadhib, mungkin 3:30 itu ada seorang azan. Dan Nabi kata dalam hadis baginda, Nabi kata inna bilalan yu'adzim bil lail. Bilal azan waktu malam. Fakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Mana Bilal tu azan waktu malam, maka makanlah minumlah. Wa idza adzana ibnu ummi maktum, bila ibnu ummi maktum saja azan, fa amsiku, maka stop, jangan makanlah. Meaning that actually ada dua timing yang berbeza. Ibnu ummi maktum tu dia orang kata masuk dah waktu dia orang azan. Tapi Bilal bin Rabah dia tengok sendiri, dia nampak kalau dia kata masih lagi tu, dia akan azan, start azan pertama. Azan kedua, azan pertama. Kita kat Malaysia tak setahu saya tak ada tempat dah buat. Ada 2-3 tempat sekolah tahfiz Quran dan sebagainya ada buat macam tu. Sesuatu tempat tertentu dia buat. Tapi dari segi asas dalam masyarakat kita yang tu tak buat. Jadi bagus kan, kejutkan orang, bukannya tak elok. Tapi orang muka Islam ni kadang ada separuh tu yang ada gatal, dia kata tak sedap lah, ganggu tidur dan sebagainya. Kan waktu tidur lah, jaga kejap je kan. Dia tak nak, tak suka dia dekat dengan azan. Kan actually benda-benda sini kita kata adalah di antara benda menyebabkan rosaknya masyarakat kita punya hubungan lah. Kan, tapi dari asasnya azan itu bagus. Kan menyediakan orang waktu pukul berapa, dan bukan lalai tidur memanjang. Jadi secara asasnya azan tu ada 2 kali. Dan berdasar pada tajuk tadi, fajar kadhib dengan fajar sadiq. Jadi dan dia kata asalnya dia kata dalam hadis ni dia kata dalam tajuk ni dia kata Allah Ta'ala membolehkan benda berkenaan sehingga nyata cahaya subuh daripada kegelapan malam, dan digambarkan perkara berkenaan dengan benang putih dan benang hitam. Okey. Dan diangkat kekeliruan benang putih benang hitam tu dengan cara apa? Dengan disebut minal fajr, dari fajar. Mana benang putih fajar, benang hitam fajar. Mana garisan putih fajar, garisan hitam fajar. Mana fajar pagi tu ketika tadi hitam dan putih tadi, hanya kita nyata kalau kita duduk atas kapal terbang nampak. Orang tinggal pada pasir pun nampak. Kita kat Malaysia ni bukit banyak sangat, tak nampak. Kan tinggalnya lembah Kelang, mana nampak mana? Tengok keliling bukit-bukit kan, tak nampak. Kalau kata orang yang tinggal di kawasan ni, dia akan nampak benda tu. Macam mana yang kata garisan putih garisan hitam tu. Naik kapal terbang, intai keluar tingkap yang kali. Macam semua naik terbang tiap hari ya. Kalau naik lah, kalau naik kan kebetulan laut subuh, tengok. Kalau arah ke timur dia boleh nampak. Kan? Nampak garisan tu. Yang tidur tu masalah juga. Dah tahu dah waktu subuh semayang lah. Tidur je. Okey. Baik. Sebagaimana datang dan datangnya minal fajr tadi, datang sebagaimana dah disebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, diturunkan itu firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sehingga nyata kepada kamu benang putih daripada benang hitam. Dan tapi ketika awal tu tak turun lagi minal fajr. Dari dahulunya seorang lelaki itu apabila mereka nak berpuasa,
mereka akan mengikat, seorang dengan mereka ni akan mengikat pada kaki mereka, pada dua kaki mereka, benang putih dan benang hitam. Dan dia akan berterusan makan sehinggalah nyata nampak, nampak dah putih dengan hitam diikat kat kaki dia, benang putih, benang hitam. Sambil makan, dia tengok kaki. Selagi mana tak tukar warna, tak nampak hitam putih, selagi itu dia makan. Jadi betul-betul pada sahabat yang tu, ya. Jadi berterusan dia makan sehinggalah nyata nampak dia hitam putih, dan dia stop makan. Itu cara mereka asalnya dahulu, sebelum datang ayat minal fajr. Datang situ tak datang hujung lagi. So dia last dia orang perempuan tu lah, ikat kaki, tali ikat kaki, kemudian makan dan minum sehinggalah nampak putih dengan hitam tu berbeza, barulah dia makan. Lalu Allah Ta'ala pun turunkan setelah itu minal fajr, maka mereka tahu bahawa yang dimaksudkan ayat berkenaan adalah malam dan siang. Nyata malam dan siang tu barulah kamu start makan. Mana berbeza dah malam dan siang, dan stop kat situ. Okey. Telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Adi bin Hatim, beliau berkata, apabila turun ayat ini itu, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, sehingga nyata kepada kamu, lakum hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi, daripada benang putih berbanding dengan benang hitam. Telah dia kata bila benda berkenaan, dia kata Adi bin Hatim bila dapat berkenaan, dia kata amatu iqalain, aku pun ambillah dua tali, dia kata. Okey, ahaduhuma aswad wa akhar abyad, satu hitam satu putih. Beliau berkata, faja'altuhuma tahta wisadati, aku pun letak bawah bantal aku. Dia letakkan benang hitam dan putih bawah bantal. Kemudian aku pun pandang pada dia, pada bantal dia. Berita dia, boleh lagi. Selagi mana tak beza kan? Dia tengok benang berkenaan lah. Yang tadi dekat kaki kan? Sambil makan tengok kaki. Jadi nak tidur kan? Sambil tu tengok benang berkenaan. Nak tengok nyata tak hitam dan putih tu. Ya? Yeah? Dia kata aku berterusanlah aku memandang kepada kedua-dua benang berkenaan, maka tidak nyata kepadaku hitam berbanding dengan putih. Yang rumah kadang gelap, tutup lampu mana nampak apa-apa. Tutupkan mana ada lampu. Macam ni. Kalau macam ni cerah terus. Lagi tengah 12 tengah malam masih nampak lagi hitam putih. Zaman dahulu kan cahaya natural light ni actually bukannya kuat sangat. Dia kena dia letak ngangkat tingkap, nak nampak macam mana. So dia pun tak nyata pada dia, hitam putih sama je nampak. Maka dia kata tidak nyata kepadaku hitam dan daripada putih. Hitam, putih daripada hitam, dan juga putih, hitam daripada putih, tak nampak. Lalu aku pun berhentilah buat benda berkenaan. Bila subuh saja, aku pun pergi menuju bertemui Rasulullah SAW, pergi kepada Rasulullah SAW. Lalu aku beritahu baginda berkenaan dengan apa yang aku buat. Itu aku letakkan benang di bawah tengkukku, untuk aku tengok tiap kali waktu ni subuh ke belum, ni boleh makan lagi ke tidak. Dia faham macam tu. Okey. Lalu Rasulullah SAW bersabda, inna wisadaka idzan la'arid. Kalau macam tu sebenarnya engkau punya bantal lebarnya, panjangnya bantal kau. Satu riwayat datang inna qafaka la'arid. Kalau macam tu, kalau engkau buat macam tu, maksud dia engkau punya tengkuk tu panjangnya. Kat sini kan dia sepanjang ufuk tu. Tu macam kau letak bantal kau nak tutup. Maksud dia kau letak dua helai benang tu kan. Itulah yang dimaksudkan benang putih benang hitam. Dan saya bantal kau sejauh mata memandang lah. Sejauh mata memandang. Pasal kita kata ufuk tu kan macam tu. Jadi macam kau nak tutup semua sekali. Maksud dia itu maksud Nabi SAW nyatakan, kalau macam tu besarnya pandang. Benda maksud kalau kau masukkan benang hitam benang putih tu adalah fajar, maksud kau letak bawah bantal kau kan. Maksud dia panjangnya bantal kau, lebarnya bantal kau, dia kata. Dia kata ia yang dimaksudkan adalah apa? Cahaya siang berbanding kegelapan malam. Ia yang dimaksudkan daripada ayat berkenaan hanyalah cahaya siang atau terang siang berbanding kegelapan malam. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari juga Muslim. Dan maksud Nabi SAW nyata pada dia, kalau begitu kalau sebenarnya bantal kau kalau begitu adalah panjang. Mana dia kata kalau sekiranya luas untuk diletakkan padanya benang putih daripada benang hitam, yang dimaksudkan daripada ayat berkenaan lah, maksud dia fajar tadi. Dan sebenarnya yang dimaksudkan sebenarnya adalah keterangan siang dengan kegelapan malam. Mana boleh bantal ditutup benda berkenaan? Gelap siang dengan terang malam tu tak boleh terang siang, gelap malam tadi tak boleh ditutup oleh bantal dia. Jadi maksud dia adalah, ini maksudkan adalah apa? Maksud dia timur ke barat. Dia punya bantal tu dia luas timur ke barat. Dan dalam lafaz yang lain,
Nabi datangkan dengan disebut kat situ, Nabi kata innaka la'aridul qafa, kalau macam tu kau ni mempunyai tengkuk yang panjang, tengkuk yang lebar. Okey, lalu ada sebahagian para ulama menafsirkan maksud dia ini ada maksud apa, masuk ke ketidakpandaian lah, kurang cerdik maksud dia. Okay, mana dan dia adalah lemah. Maksud yang kedua ni adalah lemah. Yang masih maksudkan adalah luasnya tempat tu, mana menutup seluruh cahaya yang datang. Bahkan balik kepada maksud yang pertama, itu maksud dia apa? Yang dimaksudkan adalah siang, kegelapan malam, dan juga cerah atau terangnya siang. Kerana itu yang dikatakan maksud luas tadi, maksudnya kalau pantal dia luas, tengkuk dia pun luas. Yang Nabi kata macam tu. Mana boleh kau tutup fajar siang dengan fajar kadhib, fajar sadiq, ataupun benang hitam, benang putih siang tadi, atau kegelapan malam tadi, macam mana kau tutup dengan bantal kau? Kau tak boleh. Yang dimaksudkan adalah terang siang, kegelapan malam. Faham Khayd tu adalah garisan siang, garisan malam tu. Dan berkenaan dengan pembolehan bagi Allah Ta'ala untuk membolehkan makan sehingga terbitnya fajar, ini adalah dalil berkenaan dengan penggalakan sahur, bahawa ia adalah di antara bab yang dilonggarkan, bahkan digalakkan lagi. Kerana ini datang dalam sunnah yang sabit, yang tetap daripada Nabi SAW, penggalakan untuk sahur. Dalam hadis Bukhari Muslim, baginda menyatakan tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, kerana dalam bersahur itu ada berkat. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, mereka ada keberkatan. Jadi maksudnya digalakkan bersahur. Actually kita kata keberkatan kerana seorang yang makan sahur ni tadi sebenarnya untuk limitkan tempoh lama mana dia berlapar. Dan kita terangkan itu berlapar lama tak elok. Kerana orang yang berlapar lama, contohnya 19 jam ke 20 jam ke atas, dia boleh menyebabkan diri dia ni terkena penyakit seperti fatty liver. Pasal hati kita ada tempat pemprosesan lemak. Kita makan apa-apa gula dan sebagainya, tempat tukar jadi lemak tu adalah di hati. Kita pelik kan, minum air tebu tiba-tiba jadi lemak. Macam mana? Kan minum air tebu, lepas tu jadi lemak. Di mana tempat dia tukar? Tempat dia tukar adalah di hati. Hati adalah tempat ditukarkan lemak, glukos jadi lemak. Dan sebaliknya, di opposite, lemak jadi glukos semula. Tempat pertukaran dia, exchange. Mana hati ni proses dia, di samping tapis racun, di samping apa yang antara yang besar adalah tapis racun lah, tapis toksik dalam badan manusia. Yang antara tugas terbesar dia adalah menukarkan glukos kepada lemak, dan sebaliknya tukar lemak jadi glukos balik. Jadi bila proses ini dia buat kerja, dan bila seorang manusia tu dia berlapar lama, hati dia tadi kalau dia berlapar lama sangat, hati dia penuh dengan lemak, penuh, pasal nak tukar balik jadi glukos. Pasal dia, bila manusia tu tak makan kan, dia tak makan, walaupun tak makan, tak pergi dia bila tak makan dia tak buat kerja berat sekalipun, duduk saja sekalipun, tengok televisyen saja sekalipun, atau tidur sekalipun, dia pakai tenaga. Maka manusia ni habiskan lebih daripada 80% tenaga dia makan pada otak dia. So, otak tempat arahan kan dan sebagainya, maka otak pakai paling banyak. Mana lain-lain tu pakai sikit je, otak pakai paling banyak. Jadi untuk melihat, mendengar, bercakap, hatta mimpi, anda pakai tenaga. So bila orang tu makan tengah malam, jangan kata macam, ish, tak habis makanan saya ustaz, saya makan malam tadi pukul 10 tu, ada lagi. Lepas tu saya tidur tu, ketika tidur tu, makanan tu dipakai. Sebenarnya kita tak perasan, jadi dipakai. Pasal badan kita constantly pakai semua tenaga. Mana kita duduk diam pun tenaga masih berjalan. Kita mendengar berjalan. Dia tak boleh kata stop langsung tak pakai. Jadi dengan sebab itu kita kata bila kita tak makan dan darah kita tak ada glukos, so lemak akan dihantar ke hati. Tapi bila orang tersebut dia bersahur kan, maksud dia bila dia macam pukul 9 dia bersahur pagi, dia pukul 6, pukul 5 kan, pukul 7, 8, 9 tu makanan ada lagi. Maksud dia badan dia tak lapar lagi, masih lagi ada circulation, glukos, makanan nutrien dia makan pagi tadi masih beredar ke darah dia. Mungkin tengah hari pukul 10 ke 11 dah start habis. Kalau betul-betul dia berlapar bila dia bersahur, dia betul-betul berlapar start tengah hari. Dia mula macam tengah hari tu macam kan, mula ngantuk lah, mula sekian. Pagi tak ada masalah, pagi tu dah segar. Sebab apa? Makanan tu masih lagi fresh. Tapi tengah hari dah habis, makanan baru dah habis. Start daripada tengah hari itulah mula lemak diambil, hantar ke hati, tukar balik glukos. Sebenarnya kalau orang tu bersahur, maksudnya limitation dia kan 12 tengah hari, petang dah settle lah. Tapi kan dia kata orang tu dia tak sahur, makan pukul 10 malam, 12 malam kan, kemudian dia tidur, pukul 3-4 pagi tu dah start tak ada dah.
Lepas tu pusing balik, dia akan berlapar lebih kadang. Kena pula dia buka puasa, macam kita terangkan dulu, dia buka puasa dengan benda berat. Tak buka puasa dengan tamar, makan benda berat terus, maka automatik badan dia tak kenal ada makanan dalam badan dia. Pasal kita setiap makanan kita makan, untuk jadi glukos, perlukan tempoh. Ada 2 jam, ada 3 jam, ada 5 jam. Berdasar pada makan yang kita makan. Makan sup ekor dan sebagainya. 3-4 jam lah baru ada makanan. Pasal nak tukar jadi glukos. Pasal badan kita bukan kita makan kambing. Kambing dia balik kat sini. Makan kambing je. Bawa kambing lah. Bukan. Dia akan tukar dulu. Dia leraikan, dia uraikan benda tersebut untuk jadi nutrien, protein dan sebagainya, hantar ke seluruh badan. Benda tu makan masa apa tau? 2 jam, 3 jam. Kalau orang tu buka puasa pukul 7, 7.30, tapi dia makan benda berat, pukul 8 tak ada makanan lagi, pukul 9 tak ada makanan, badan dia masih lagi konstant, dia buat kerja. So last sekali hati dia kan penuh lemak. So Nabi kata bersahurlah, kerana sahur tu ada keberkatan. So berkat sebab apa? Sebab orang tu dapat baiki, hancurkan sel badan, tapi dapat juga apa? Berbuka pun cepat. Kan Nabi kata la tazalu ummati fi khair, sentiasa umatku dengan kebaikan, selama mana ajalu, mereka segerakan al-futur, berbuka, wa akharu, dan mereka melewatkan as-sahur, lewatkan sahur. Kalau kita ya, pesanan lepas Ramadan pun nak macam mana kan, dah lepas. Tahun depan jangan buat lagi. Maksud dia tahun depan, kalau dia kata kita buka puasa, jangan buka puasa dengan benda berat. Buka puasa dengan tamar dan solat dulu. Kita nak bagi panas enjin. Macam orang ada kereta lah, kereta mahal-mahal kan, mana boleh tekan minyak terus, menumpak rosak nanti. Panas enjin dulu kan. So panas enjin tadi tu lah kita makan benda yang glukos tadi, masuk dalam badan kita, dan dia mula dia beredar dalam darah kita. So badan kita start ada tenaga, dan di situ dia start berhentikan proses pancuran sel. Stop situ. Sebab apa? Makanan dah ada. Itu cerita dia. Tapi orang kita tak jenis degil kan. Orang kata jangan makan kuih berat-berat. Tapi ustaz, manis juga. Manis dia bukan manis glukos. Glukos ni gula ringkas, masuk badan kita terus dipakai. Kalau sukros, kalau gula susu panggil laktos. Kan gula buah-buahan panggil fruktos. Kan benda lagi gula ada. Sukros dah. Sukros yang gula kompleks. Gula sukros ni bila masuk badan kita, dia akan dilayan macam makan daging. After 2 hours baru dihadamkan, barulah boleh kita pakai. Bukan menggogok-gogok tu terus masuk darah, tak boleh. Sebab kena faham kedudukan ni. Sebab bila orang makan buka puasa ni, Nabi letakkan hukum-hukum tadi sebenarnya kebaikan yang kita tak faham. Tapi lepas daripada Ramadan baru kita tahu. Bila dah belajar dan sebagainya, baru kita tahu kebaikan tadi. Jadi secara asasnya Ramadan datang untuk kebaikan bagi orang tersebut punya badan. Jadi Nabi kata tasaharu fa inna barakah, dalam Sahih Muslim daripada Amr bin As, dan Sahih Muslim tadi Anas punya hadis, daripada Sahih Muslim pula daripada Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Inna fasla, sungguhnya perbezaan, pemisah, ma baina siyamina, di antara puasa kita, wa siyami ahli kitab, dan puasa ahli kitab, aklatus sahar, makan waktu sahur. Hidangan atau makan waktu sahur tu, itulah membezakan di antara kita punya puasa dengan puasa ahli kitab. Kerana kita kata orang kita ramai tak nak bangun sahur. Bangun sahur, itu elok. Yang nak puasa sunat pun puasa sahur juga. Yang puasa di malam terus. Pasal kita kata panjang tempoh berpuasa tadi bukannya semua kebaikan untuk kita. Ikut idea akal, ya bagus. Tapi ikut daripada syarak salah, dan bahkan ikut kesihatan salah. Bila orang tu puasa lebih limit dia, atau puasa minum air saja dan sebagainya, ia adalah membahayakan badan dia. Okey, secara asasnya itu sebab Nabi kata beza puasa kita di antara puasa dengan puasa ahli kitab adalah mengambil makanan sahur. Dalam meriwayatkan Imam Ahmad, telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Abi Sa'id itu Al-Khudri, beliau berkata, daripada Abi Sa'id Al-Khudri beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sahur akluhu barakah. Sahur ni, memakan sahur ni adalah keberkatan. Fala tada'uhu, maka jangan kamu meninggalkannya. Walau anna ahadakum yaj'u jar'atan, nak sekalipun kalau seorang kamu ni hanya minum satu teguk daripada air. Mana jangan kamu tinggalkan sahur tadi sekalipun hanya tegukkan dengan air. Kerana apa? Fa innallaha wa malaikatahu, kerana Allah Ta'ala dan para malaikatnya, yusalluna 'alal mutasahhirin, berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Orang yang bersahur akan didoakan kebaikan oleh Allah Ta'ala dan juga para malaikat. So actually sahur lah, jangan buat langgar.
Ini ada antara benda yang kita kata Nabi suruh, Nabi galakkan, Nabi tekankan supaya buat. Jadi kita kadang banyak orang kita langgar. Dia anggap benda tu tak ada apa-apa, benda tu ada bahaya pada badan. Kalau orang tu tak bersahur kerap, memang dia ada badan dia tak nampak dalam badan dia apa jadi. Tapi actually berlapar lebih limit adalah membahayakan kepada hati manusia. Pasal dia lepas jadi lemak Jadi lama-lama lemak tu akan jadi fibrosis. Yang lemak tu lama dia mengeras, bila sekali hati dia akan rosak. Jadi ada peringkat cirrhosis, mana hati tadi gagal berfungsi langsung. So rugi, bahaya. Actually bahaya. Kalau ni kata orang tu kena fatty liver, bahaya. Dia kadang orang diet pakai air saja, bahaya. Benda tu merosakkan badan. Sahur elok dengan ya. Elok makan benda-benda seperti roti Bali sebagainya. Roti Bali kita tak ada roti Bali. Tapi adalah roti gardenia tu, ada yang letak fiber banyak tu, boleh tu. Pasal actually yang tahan lama tak. Kurma tidaklah. Nabi SAW tak jarang bersahur, Nabi biasa makan macam tu. Roti Bali. Roti dari tepung Bali daripada syair Bali Jadi Nabi SAW, kalau mungkin sama kita tukar jadi apa, kalau nak pakai minum holy juga, silakanlah. Kan actually the same ni, tapi dari asasnya makan benda tu benda yang agak tahan lama sikit. Pasal actually beza tamar ni, dia actually masuk badan terus pakai. Dia actually makan habis. Dia tak ada simpan. Sebab dia adalah pure, dia glukos, fruktos. Dia tak ada sukros, dia tak ada benda simpanan. Kalau benda simpanan macam sukros, dia dihadamkan lambat. Contoh kita makan sahur, katakan kita makan benda berat, pukul 8, 9 tu baru dia mula serap dalam badan. Dia start tu serap masuk badan pukul 8, pukul 9. Pukul 7 tu kan kita makan tu tak ada lagi, memang tengah hadam lagi. Kadang kita makan tamar, masa terus habis. Itu sebab kena buka puasa perlu tenaga segera. Untuk sahur bukan tenaga segera, tenaga yang tahan lama supaya kita dapat, kalau boleh biar pendekkan sikit apa tempoh kita berlapar. Dia pasal bukannya kita kata kita nak jadi kurus. Puasa bukan untuk kurus. Siapa kata puasa untuk kurus? Bukan, puasa bukan untuk kurus. Puasa datang untuk takwa. Kan? Maksud dia kalau dia kata puasa untuk kurus, salah. Puasa datang bukan untuk kurus. Kalau orang tu dapat kurus dengan puasa, bonus. Itu bonus tambahan. Puasa ikut cara Nabi ajar, dia kurus. Alhamdulillah, jalanlah kehidupan dia, tak ada masalah. Tapi untuk itu matlamat, tidak sekali-kali. Dia juga matlamat. Kenapa puasa? Nak diet? Salah. Kenapa puasa? Kerana Allah Ta'ala. Kenapa puasa? Kerana nak rasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala selama 12 jam yang panjang. Kan tak nak jaga mata, nak jaga sekian, supaya Allah Ta'ala kita dapat rasakan Allah Ta'ala perhatikan kita. Itu matlamat asal. Bukannya matlamat asal kita puasa supaya badan kurus, pinggang ramping, kan, punggung hilang ke dan sebagainya, kan, muka nampak muda, tak ada. Itu bukan dalam Islam. Malaysia puasa gemuk, Ustaz. Macam mana? Malaysia puasa gemuk. Malaysia masalah cara pemakanan. Tadi saya ulang balik. Kes dia sebab apa? Pertama, kurang bergerak. Ya, bulan puasa kebetulan dipendekkan waktu kerja kan. So balik pukul 4, pukul 2.30 balik dah. Pukul 3 pergi rumah dah. Tunggu nak pergi pasar Ramadan. Yang pergi pasar Ramadan, ambil air 3-4 jenis. Salah. Tak, actually anda boleh makan. Seriously, kalau orang tu makan lepas buka puasa, dia makan tamar dulu, dia pergi solat, datang balik, tak adalah dia makan melantak-lantak. Dia makan pun dia kenyang. Actually tu sebab pasal apa? Ketika awal tu nafsu, kan? Lepas tu kan, lepas tu ngantuk. Sebab apa ngantuk? Sebab saya terangkan itu, bila kita tengah siang-siang hari tu kan, kita dah petang tu, tenaga badan kita dalam darah ni tak ada glukos. Purely dia ambil lemak kita, ditarik bawa ke hati, tukar jadi glukos. Jadi kita letih. Badan kita sedang dihancurkan sel. Sel dihancurkan, hantar ke hati untuk tukar jadi glukos. Lepas tu dalam masa yang sama, glukos yang terhasil tadi kita pakai untuk melihat, mendengar, bercakap. Kalau perempuan memasak. Kalau lelaki tengok TV kan? Apa benda kita buat, glukos tu dipakai direct. Tiba-tiba kita bagi tugasan nombor 2, makan benda berat. Masuk benda berat tadi, kerja dah tambah satu lagi, hadamkan makanan. Menghadamkan makanan perlu tenaga. So sekarang ni option, hadamkan makanan biar tuan ni mati, tu hantar nutri daripada otak dia biar dia mati terus, ataupun jaga otak dia biar hidup dan juga kita hadamkan makanan. So dia buat macam tu. Dia tidurkan orang tu, dia hantar isyarat tidur. So makan banyak asal ngantuk. Sebab apa? Sebab kerja jadi 3, asal 2, hancur sel dan juga buat kerja biasa-biasa lah. Okey, sekarang ni hancur sel, buat kerja biasa, hadam makanan. So tak cukup. Makanan tak cukup. So apa jadi?
Tidur lah. Tutup ya. Pasal tutup pun buat kerja biasa ni, tinggallah buat kerja apa? Hancur sel, campur dengan hadam makanan. Dan kalau orang tu makan tamar, dia akan timbul apa? Masuk-masuk je. Maksudnya dia tengah tengok-tengok, dah hancurkan sel. Kemudian buat kerja biasa. Masuk tamar tu akan digunakan untuk apa? Menanti bagi makanan yang berat lepas tu. Dia akan stop kerja. Nombor pertama. Dan kemudian yang kedua ni berjalan macam biasalah. Tamar tu masuk, dia akan tampung. Dia akan berhentikan pertama tu. Masuk saja, dia akan stop kerja-kerja penghancuran sel. Dan dah tinggal dua kan? Dah tinggal satu je kan? Kerja biasa. So lepas tu tamar tu apa? Tamar tu akan digunakan untuk tampung, untuk hadamkan makanan. Kita happy lah. Tu happy je. Kalau makan macam tu. Kalau tak makan macam tu, tak happy lah. Makan berat pun tidur. Kan? Pakcik, jomlah pergi. Pakcik ngantuk lah, pergi kau dulu. Pakcik malam semayang. Pakcik payang malam karang lah. Lepas tu pakcik tak semayang langsung. Langsung memang serius. Betul tak? Itu sebab kenapa jaga. Kalau dia kata macam, dia kurang macam lah. Tapi keinginan kita tinggi. Tapi ibu-ibu kan, macam wanita ni, dia jaga makanan di meja, dia yang jaga. Cuba arahan tadi. Sediakan semayang sejadah siap-siap. Lepas makan semayang, lepas tu makan semayang dulu. Lepas tu baru makan berat. Bagi arahan macam tu. Ini untuk kesihatan kata. Tapi bukan apa, ini sebenarnya ikut sunnah Nabi. Nabi ajar macam tu. Tapi dari segi kesihatan, it's actually the best. Tapi kita nak buat, payah. Kan, dah adat macam tu. Dengan kita lari seorang-seorang semayang, orang tengok macam, asal dia semayang? Ada semayang. Okay, Nabi buat tu jadi pelik. Kan, Nabi buat jadi pelik, yang kita buat tradisi kita jadi bagus. Kan, apa sebab buat semayang? Saya ingat sekali, ada sekali dekat Sekambut, saya bagi arahan macam ni. Lepas tu kan, pakcik-pakcik kat situ, diorang pun ikut lah. Dapat 3 hari je, lepas tu langgar balik. Bila diorang mengaku, lepas 3 hari tu diorang buat kan. Seriously, happy. Mana lepas ni, malam pun, main tarawih pun cergas, tak ada rasa ngantuk dan sebagainya. Ya, diorang kata itu, tapi dapat 3 hari je Ustaz. Lepas tu diorang langgar balik. Dia kata, kan diorang muka puasa makan bubur dulu. Relax lah, makan tamar dan pergi solat. Itu cara terbaik dan sepatutnya dibuat. Faham? Sebab kenapa bersahur itu mesti. Sebab limitation berpuasa tu tadi penting. Jangan langgar. Pasal Nabi tak pernah arahkan satu benda tu sia-sia. Pasti ada sebab. Dan sebab yang utama adalah supaya kita menjadi umat yang terbaik. Jadi bahkan actually zaman dahulu ahli kesihatan menyangka bahawa berpuasa sepanjang waktu adalah baik. Lepas tu dah berarti salah. Kemudian dulu asalnya sini dia puasa pakai makan kan, makan dan minum. Dia puasa makanan je. Air minum. Bila puasa dengan air, seorang tu bahaya tau. Dia minum air. Bila dia minum air, badan dia akan ada program dia apa? Tuan kita minum air, nanti dia akan makan. Every cell dalam badan kita, dia akan buka pintu. So air tu akan masuk, keluar kan. Dia waiting for makanan baru kan. Garam galian dalam sel-sel badan akan dikeluarkan semua. So air kencing orang tu paling mahal. For that day, orang yang makan minum air je kan, minum air saja, air kencing ni paling banyak nutrien, mineral semua sekali dalam tu. Bila kita tak makan, tak minum, then every cell kita akan retain water. Dia tahan air, tak usah keluar. Sebab dia kata, program dia, tuan kau ni tak minum, tak makan. So jangan buka. Kalau buka, kau mati. So dah sekali, tak buka. So stop, retain air. So dia akan, aliran sama-sama dia je. Dan dia jaga garam galian dan sebagainya. So terbaik. Lepas tu bila diorang berhati, makan, tak minum air dan makan. Bukan cakap minum air, makan saja. So kemudian sepanjang masa, tak elok. Ada buat 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Salah. Rupanya ada limitation dia. Pasal paling ni bawah daripada 19 jam. Bawah 19 jam. Kalau dia kata lebih 19 jam ke atas 20 jam, dan ada start masalah badan dia. 12 dengan 19 lah. 12 dengan 20 itu dah paling kritikal. 20 tu dah kritikal. 21, 22 tu mengarut. Dan bahkan ada orang kalau dia puasa, dia buat macam kita ceritakan tadi, dia sahur sekian-sekian waktu, besok tu dia lapar balik sampai waktu berkenaan hampir 20 jam. 20 jam, 25 jam kadang. Pasal kes salah makan, salah cara makan ketika buka puasa, dan tak bersahur. Itu paling bahaya. Faham? Ni bukan seronok-seronok puasa je. Kenapa? Tak tahu, bestnya tak kan. Ada sebab. Nabi arahkan, sila ikut. Faham? Walaupun dah terlepas, ambil remind. Tahun depan buat azam. Kalau hidup lagi, berpuasa, keluarga aku puasa macam ni. Mana sediakan sejadah, semayang dulu. Makan tamar, semayang dulu. Kemudian lepas tu makanlah. Bahkan tak payah masak banyak pun tak apa kalau macam tu. Percayalah cakap. Lepas semayang memang kejap lagi tak makan banyak. Lepas tu boleh semayang qiyam Ramadan lagi. Boleh cergas. Tak ada masalah. Lepas tu nak makan, tak ada masalah. Faham? Jelas? Ada soalan? Tak ada Ya? Ya?
puasa sampai 20 jam. Sebab kenapa overseas kat luar negara, okay, kalau dia kata dia punya, kalau dia masih lagi sahur, dia takkan sampai jumlah tadi. Kata kalau kita kata macam ada negara yang 5 jam 6 jam kan. Tapi para ulama dah sepakat bahawa tempat-tempat macam tu dia ambil hukum seperti hari Dajjal datang. Jadi cerita. Di sini Nabi pernah cakap, dia pada dong kias pada tajuk ni. Pasal solat kita pun ikut timing macam tu, kan? Jadi kes ini bila Nabi kata pada para sahabat, Nabi kata apa? Bila para sahabat tanya Rasulullah, Dajjal kam mukthuhu fil ard, berapa lama dia tinggal di muka bumi? So Nabi kata arba'ina yawm, 40 hari. Kemudian Nabi kata yaumun kasanah, ni hadis Sahih Muslim, yaumun kasanah, sehari seperti setahun. Wa yaumun kasyahr, sehari seperti sebulan. Wa yaumun kajumaah, sehari seperti seminggu. Wa baqi ayyamu ka ayyamikum hadi, mana baki hari yang lain seperti hari kamu. Lepas tu sahabat Nabi SAW faham, sehari seperti setahun, maksudnya 6 bulan siang, 6 bulan malam. Lepas tu para sahabat kata, Rasulullah, yang sehari seperti setahun tu cukup tak semayang kami 5 kali je? Mana Zuhur Januari. Kau tahu tak? Maksudnya setahun. Nabi kata, la qaddir laha qadraha, anggarkan untuknya anggaran dia. Nabi tak suruh ikut matahari dah. Meaning dia orang tinggal kawasan berkenaan juga, fatwa yang keluar yang rajihnya adalah dia tak ikut matahari lagi. Bahkan dia ikut kepada apa? Timing orang yang meridian, yang pertengahan. Dia tak ikut di atas, dia ikut bawah. Dia bukan ikut macam memang betul Nabi tunjuk kat sini pada bila terbenam matahari sana, terbenam matahari kat sini, berbuka orang puasa. Tapi untuk orang yang biasa, yang tempat kita dan tanah Arab. Tapi orang-orang yang tinggal di kawasan yang macam apa Greenland dan sebagainya kan, yang 6 berapa jam je, dia tak ikut situ, dia ikut orang tengah. Orang yang turun di kawasan ni, pertengahan dia. Paling sederhana kawasan tengah tu macam mana? Ikut tengah tadi. Jangan ikut kawasan atas. Itu ekuator ataupun lebih kurang lah ekuator. Secara tak langsung tak ikut lagi atas. Berdasar pada hadis Dajjal tadi, waktu solat pun tidak akan lagi ikut. Kalau matahari dah macam tu keadaan dia tak usah ikut matahari. Matahari macam tu, dia tak usah ikut matahari. Pasal bila ikut matahari dia akan masalah. 6 bulan siang 6 bulan malam. Kalau kena bulan Ramadan, 6 bulan siang 6 bulan malam. Nak puasa lama 6 bulan kan? Jadi benda tu yang kita kata sehari setahun, sehari seminggu bulan, sehari seminggu, dan baki hari macam hari kamu. Nabi kata macam tu. So para sahabat ambil hukum tadi berdasar pada ni. Para ulama faham bahawa kalau orang tinggal di tempat-tempat yang tak ada macam tu kan, matahari tak betul, ikut macam mana kita hampir 12 jam 11 jam ni, maka ambil berdasar pada yang pertengahan, bukan lagi ikut yang atas. Pasal actually memang banyak orang tanya ni kata macam mana orang sana, dia tak ikut situ. Pasal benda tu akan timbul tajuk. Pasal memang kita kata Islam datang macam mana timing solat boleh berubah. Dengan sebab itu macam tu kat ini. Jika tidak masalah. Pasal kita kata Islam ni pasal memang alhamdulillah jumhur keseluruhan umat Islam ni berada pada tengah-tengah tadi. Tapi siapa yang di luar kawasan berkenaan still ikut hukum sama. Jelas Okey, baik. Akan Ada tak Rasulullah berbuka dengan 3 biji tambah? Ada hadis? ya. Dalam hadis Bukhari Muslim ada hadis berkenaan. Dan bahkan ada satu hadis Nabi kata, Nabi kata idza aftara ahadukum, bila berbuka seorang kamu, falyuftir bil rutabat. Falyuftir berbukalah kamu dengan rutab, mana tamar basah. Fa illam yakun rutabat fatamarat. Kalau tak ada rutab yang basah, tamar yang basah, maka di atas tamar yang kering. Tamar biasa kering. Fa illam tak ada tamar kering, fahsu hasayat min ma'. 3 biji, Nabi ambil 3, 7, 5. Nabi ambil bilang ganjil. Tapi ada kata gaib. Tak. Ini sebut tamarat. Nabi tak kata actually masalah 3 atau 7 atau 9, jumlah dia ganjil. Nabi normally suka jumlah yang ganjil. Masalah bilangan 3 tadi tak timbul tajuk. Pasal dia kata berbuka dengan tamar. Bahkan hadis Bukhari Muslim, Nabi buka dengan beberapa biji tamar. So para ulama kata berapakah biji tamar yang dimaksudkan tadi? Ada kata 3, ada kata 5, ada kata 7, berdasar pada jumlah yang ganjil. Normally jumlah paling kecil yang Nabi ambil adalah 3 bukan 1. So Nabi ambil yang ganjil. So 3, 5, 7. Jadi itu Pak ulama kata 3 tadi. Kalau nak pakai berdasar hadis Bukhari Muslim, memang buka dengan tamar, beberapa biji tamar, memang hadis sahih. Tak ada siapa boleh kata dhaif. Bukhari Muslim hadis tu. Muttafaqun alaih. Bilangan tadi tu. Bilangan tadi mungkin timbul tajuk. Tapi dari masalah asas mesti tamar, beberapa biji tamar, yes. Dan normally Nabi suka bilangan yang ganjil. Itu je. Itu kenapa timbul tajuk masalah. Diorang kata 3, 5, 7, 9. Kita selalu buka dengan 3 biji kan. Dia kata tak ada. Kalau besar-besar tu besar sepenumbuk. tak ada masalah. Tapi yang penting tadi masalah tamar. Okey. Jelas? Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin.
Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti kita akan sampai nanti pada ketika buka puasa nanti dia akan terangkan. Okey? Allah alam.